Secara peribadi dulu pun saya tak ada kuasa. Jadi jadi tentunya ada kesan dari kata satu perubahan yang berlaku yang dia nak kata tidak diduga sama sekali, tidak benar juga. Sebab saya selalu sebut perancangan tidak berlaku sekelip mata, ada perencanaan yang agak lama, pengkhianatan dalaman, dan ada dalang ya, beri laluan ya. Kalau tidak tak semudah itu. Walau bagaimanapun bagi saya yang diberikan amanah perintah, walaupun caranya mungkin tidak sesuai ataupun kita anggap pengkhianatan atau pintu belakang ataupun tidak dapat mandat, tapi jalankan dengan sebaiknya ya. Ada pasukan yang bertanggungjawab dalam hadapi masalah bukan saja COVID-19 tapi maknanya suasana politik yang getir dan ekonomi yang getir. Sebab itu saya berjumpa dalam pertemuan dengan Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri. Saya luahkan pandangan yang sama, bahawa dia tidak harus bimbang tentang bantahan pembangkang, kena tanggungjawab kita untuk membetulkan. Tetapi dia jalankan amanah yang baik dengan satu pasukan yang lebih wibawa dan tidak berkecamuk dengan pengagihan jawatan dalam keadaan orang dalam keadaan susah. Itu saya sebut pada dia. Ya, saya tentu ambil satu sikap yang lebih terbuka. Kawan-kawan yang lain tu nampak pertahan semuanya. Saya tidak. Saya rasa secara objektif kita harus terima. Ada kekuatan. Apa kekuatannya? Kekuatannya ialah ada upaya untuk membetulkan kesilapan-kesilapan dari sudut urus tadbir yang besar. Ada ikhtiar yang bersungguh-sungguh untuk mengambil tindakan kepada dalam beberapa kes yang kita anggap keterlaluan dan terlalu terlanjur. Ada usaha untuk membetulkan beberapa institusi, badan kehakiman yang dianggap terlalu memihak sebelum itu, SPRM yang dianggap tidak cukup berkesan, membebaskan media. Okey ya, tetapi dari segi pelaksanaan ini memang ada kelemahan ya. Saya umpamanya dalam soal SPRM saya agak berulang kali menyuarakan, malah menekankan kepada Tan Sri Abdul Kasim dengan tegas, kita jangan hanya menjadikan kononnya reform SPRM ini untuk hanya menekan pemimpin-pemimpin yang lama. Kalau betul salah, jalankan, saya tidak halang. Tetapi harus juga memberi satu mesej yang jelas kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang ada. Ya. Jangan ada sedikit pun kecenderungan untuk salah guna kuasa atau kumpul kekayaan. Tetapi ternyata orang yang dilantik itu kadang-kadang dia juga ada kelemahan-kelemahan ini kerana orang-orang yang kadang-kadang menonjolkan kekayaan berlebihan dan belanja yang tidak sepatutnya itu dilepaskan begitu saja. Dan ini memberikan satu gambaran, walaupun mungkin rakyat umum tidak tahu, tetapi bagi kita yang bicara soal reform, islah, dan ini juga dia bersandarkan Al-Quran, islah mastata'. Jadi kita tengok seolah-olah ada percanggahan ya, di sini. Begitu juga soal umpamanya mencerdaskan ekonomi. Walaupun kita cuba urus dengan baik, dan saya akui walaupun kedudukan saudara Lim Guan Eng itu agak kontroversial ya, tetapi dari segi pengurusannya itu tentu ada perubahan yang lebih positif, lebih telus, lebih teratur dalam pelaksanaannya. Cuma kerana tekanan kepada beliau itu supaya atur dan kendali dasar ekonomi itu agak mengikut prosedur yang ketat dan kewangan yang ketat, jadi terasa bahawa pengagihan kekayaan kepada kelompok miskin dan terbiar itu nampak terkesan secara negatifnya ya. Ini bukan baru, saya suarakan di parlimen sendiri bila mula ada pemotongan yang agak drastis. Saya suarakan dalam mesyuarat, di parlimen, dan selepas itu Menteri Keuangan menambah balik sedikit. Kemudian
uh, ini kadang-kadang mesej kepada rakyat. Tentunya ada suatu keresahan di kalangan orang Melayu. Ini kali pertama ada perubahan yang agak mendadak dan penyertaan ahli-ahli kabinet bukan Melayu juga ramai, dan juga peranan orang-orang seperti yang jauh lebih kontroversial kerana ucapan-ucapan yang agak keterlaluan sebelum itu seperti Weta Murti, dan itu nampak telah memberikan satu kesan yang agak tidak meyakinkan, ya. Dan kenyataan-kenyataan mereka juga kurang sensitif tentang perasaan masyarakat Melayu. Dan ini sudah pengalaman kita lah, ya. Tetapi apakah ia menjadi seperti mana yang ditohmah seperti seolah dasar khianati amanah orang Melayu jadi miskin kerana Pakatan Harapan, itu saya rasa keterlaluan. Orang Melayu hilang tanah rizab itu puluh tahun sebelumnya. Orang Melayu hilang dana dan saham Bumi Putra puluh bilion itu pementadbiran sebelumnya. Puluh bilion hilang dari sudut pengurusan yang lemah itu pun sebelumnya. Jadi tetapi sentimen kaum itu sebenarnya cepat menikam dan kadang-kadang memberikan kesan yang. Sebab tu saya kalau lihat dalam Facebook saya banyak saya cuba tentang Islam itu punya peranan yang sangat besar. Saya gunakan teori Profesor Naqib Al-Atas, ya, bahawa tanpa Islam itu Melayu itu akan condong ke arah chauvinisme seperti mana kaum lain, China, India, Inggeris lebih parah, kalau ikut penjajahan. Tapi Melayu ini diselamatkan kerana Islam itu memberikan mereka tradisi akliyah, akal, kemanusiaan, keadilan, dan ini sebenarnya membantu kita. Tapi dan ini satu usaha yang berterusan kerana bila kita susah, bila kita hilang pekerjaan dan ekonomi agak lebih tertekan atau hilang kuasa, maka yang kita paut itu adalah kaum. Dan saya tahu ramai kawan-kawan saya sendiri pun yang terdidik, teman-teman saya dalam CKK dulu pun dia kata, ini soal kaum. Tapi kita kena jaga waspada, ya. Kaum ini penting, tak ada salah. Saya cukup kalau soal bahasa, budaya, sastra Melayu, soal ekonomi orang Melayu, saya tegas juga, ya. Tapi saya mau cuba tidak terjerumus ke dalam bahang api perkauman yang ada risiko besar dari sudut pandangan Islam. Itu berakhir di Melaka. Sebenarnya Pakatan Harapan tumbang itu bukan bermula di situ. Dia kan ada dalang mainnya, sudah lama. Dan juga dalam sikap beberapa orang dalam bersatu. Sebenarnya tidak. Ya, tapi memang dalam diketahui orang-orang dalam bersatu yang bincang dengan ahli parlimen sudah lompat menolak ini menolak itu diketahui, ya, di parlimen, bukan satu orang. Ini rahsia umum, ya. Begitu juga dalam kalangan yang kelompok kecil dalam keadilan, kerana kedudukan mereka dan kuasa mereka, pengaruh mereka tentunya dipelihara. Kalau tidak mungkin sebab begitu, ya. Saya tidak setuju, tapi mungkin ada laluan, ada ruang diberikan. Itu kebijaksanaan saudara dalam memikirkan siapa yang memberi ruang. Kalau tidak mungkin begitu. Apa yang berlaku di Kongres Melaka itu yang sejurus sebelum itu yang kita bertemu, itu sebenarnya adalah babak akhir, bukan permulaan. Sebab itu saya sengaja sebut tentang sejarah Raja Mendelia, Sikitul. Kerana rupanya anak muda ramai tidak tahu Sikitul. Jadi saya terpaksa guna Facebook, buka balik sejarah Melayu dan peranan Sikitul yang Jahanam itu. Tetapi dalam sejarah, ada sejarah bagaimana soal bermula dengan rasuah. Bila mula rasuah, fitnah. Lepas fitnah terkait dengan kezaliman sang raja yang tidak ada usul periksa, tidak ada institusi kehakiman yang bebas, dan pengkhianatan, bersekongkol dengan musuh hingga menjatuhkan empire. Itu sebenarnya bukan ajaran, tapi
ahli Kongres ini, dia fahamlah perkesentuhan, tapi saya kata ini sidang di Melaka. Jadi kalau ditanya tentang Kongres di Melaka itu sebenarnya babak akhir. Permulaannya sudah lama. Dan sebenarnya ahli parlimen ini, kalau saya tidak musuh pribadi. Jadi kalau orang UMNO, orang PAS, yang lain-lain yang bukan sealiran dari segi parti, saya jumpa. Sebenarnya kalau di kantin saya begitu. Dan mereka ceritakan apa usaha untuk pecahkan, untuk jatuhkan khianatan. Ini tidak baru. Jadi orang kata satu kejutan. Tak betul. Sebab itu saya selalu mengatakan, kalau tidak ada peranan dalang untuk memberikan ruang, tidak mungkin pegawai-pegawai kanan ini dan menteri ini menjalankan kerja mereka. Yang langkah itu bukan dalang, yang langkah itu memang pemainnya, dalangnya di atas. Tapi dalam soal itu, ya itu mungkin kelemahan saya. Banyak kawan-kawan saya yang rapat pun kata Anwar ini, ialah sabar tahap dewa, kata dia. Karena saya rasa manusia dalam berjuang, saya selalu lihat kebaikan orang, sumbangan orang sebelumnya. Jadi bukan soal sabar je orang, semua ada kelemahan. Tapi saya fikir mungkin orang itu akan balik kepada landasan. Tanggungjawab saya tegur dalam mesyuarat itu tegas. Bagaimana boleh satu parti diasaskan untuk membela nasib rakyat, untuk bawa reform, benci dengan rasuah, tolak kezaliman. Tetapi bila ada kuasa, dengan melimpah ranah kekayaan itu, macam tidak memberikan kesan. Maknanya ada kelemahan besar di kalangan pimpinan dan penyokong-penyokongnya begitu. Itu tanggungjawab saya menegur. Jadi tentunya ada orang dia rasa sangat tersinggung. Tapi apa yang boleh saya lakukan? Saya tidak boleh lakukan untuk melihat kepada kompromi ini. Bagaimana boleh seorang menteri gajinya sekian boleh punyai kekayaan begitu besar kalau tidak ada kecurangan? Begitu juga tentang landasan perjuangan. Kita selamanya menyebut bahawa landasan kita tetap dengan asas perlembagaan. Dia kalau dah jelas khianat, nak rayu apa? Dia masuk pergi ke langkah syaratan, keluar. Kemudian bagi tahu pula, tak patutlah parti buat saya begitu. Kamu dah ambil jawatan luar dah. Ini kadang-kadang ini belum cukup matang tu, terdidik begitu ya, dari segi akhlak ya. Itu satu. Kalau yang jelas saya tidak masalah. Tetapi dalam langkah baik biro lembaga disiplin atau pimpinan untuk mengambil tindakan, saya tidak mahu kita salah langkah. Jangan korbankan yang tidak bersalah ataupun yang kadang-kadang terkait sedikit ya. Umpamanya ada, saya tahu 2-3 orang yang dulu dia ikut kelompok yang sekarang kita anggap khianat. Tapi dia tidak tahu orang itu ada jawatan dalam parti. Jadi orang itu datang, dia sabut. Bagi saya tidak ada salah. Jangan kita ungkit hal-hal yang sedemikian. Tidak salah kita menyokong seseorang semasa dia pegang jawatan dalam parti. Walaupun orang itu mungkin tidak senang dengan saya selaku presiden. Tidak. Jadi sebab itu saya tidak mahu kita terlanjur dalam tindakan. Maka saya telah minta lembaga disiplin dan pimpinan menilai semula, terutama yang digantung itu. Yang digantung itu menilai semula dan beri ruang kepada mereka membuat rayuan atau memberi keterangan. Ada yang mengatakan, saya tidak mau rayu sebab saya tidak bersalah. Saya, walaupun peraturan mengatakan mesti merayu, saya kata tak perlu merayu. Dia beri keterangan. Jadi itu tahapnya ada sekarang.